وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. أما بعد. Mulakan datang kuasa para jemaah muslimin muslimat hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua sihat. Sihat tubuh badan fizikalnya, sihat juga dalamannya. Fizikal ni nampak lah kan, dalam ni tak nampak kan. Mana tahu kok dia datang ke masjid malam ni sebab mengajuk dengan rumah, mana tahu, kita pun tak tahu kan. Dalam nama dia kan tak nampak ya. Jadi mudah-mudahan dalam tu yang kita nampak tu Allah yang tahu segala-galanya. Tuan-tuan sihatlah sebab dalam hal mengharapkan kebahagiaan, kesejahteraan hidup ni bukan soal wanggit kan, harta semata-mata bahagia tentu kan. Bahagia kejiwaan tu lebih lagi lah. Tak serabut kepala mikir kan. Tapi duit tu nak, harta tu nak juga. Tapi benda-benda yang dalaman ni kalau tak tentu harah, tak jadi juga kalau duit banyak. Tapi tak ada duit pun tak boleh juga kan. Jadi sebabnya kehidupan manusia ni dia ada jasmani dan ada roh. Rohani dalaman tu lah. Jadi mudah-mudahan kita dengan apa yang kita buat melalui solat maghrib berjemaah dan ibadat-ibadat yang lain, termasuklah kita belajar ilmu ni, jiwa rohani kita itu sentiasa berada dalam subur. Kan Allah sebut udkhuluha bisalamin aminin tu, kita kata jiwa kita lah masuk dalam syurga Allah dengan selamat. Tapi ada satu yang disebut dalam Quran yang menyatakan bahawa lupa pula yang menyatakan bahawa di sana juga nanti sebelum kita ke syurga itu apa yang disebut dalam Al-Quran tu, Allahumma salli ala Muhammad, biqalbin, bukan jiwa yang biqalbin salim, udkhula bisalam. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Itu cerita tentang apa? Hari yang mana pada hari itu anak pinak atau benda tak adalah yang bermanfaat. Lihat tu, time dia lupa pula tu kan. Misalnya tu maknanya menunjukkan umur tu makin meningkat, tua. Apa ayat tu? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kan, wahai jiwa yang tenang. Di sana tu memang kita nak tenang lah. Di dunia ni pun kita nak lebih juga tenang je. Sebab kita sedang duduk di dunia ni. Di akhirat Allah panggil jiwa-jiwa yang tenang, maknanya subur ketika hidupnya dulu dengan amal soleh. Allah panggil, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kita lah mudah-mudahan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kan, kembalilah kepadaku dengan keredaan, dengan penuh keredaan kan. Mardiyah, radiyatan mardiyah, penuh rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam tempatku ini, wahai hamba-hambaku, tempatnya wadkhuli jannati, iaitu masuklah kamu dalam syurga. Gitulah lebih kurang maksud lafziyah dia, lafaz daripada ayat tu. Jadi jiwa di sana kita nak tenang. Di dunia yang sedang kita lalui memang itu yang kita harapkan kan. Itulah jalan-jalan kita berada dalam majlis ilmu, dalam hal-hal kebaikan yang kita buat. Itu yang kita nak. Serabut hari ni Covid lagi lah serabut kan. Tiba-tiba 1 bulan 4 boleh pula semayang rapat-rapat kan. Selangor suruh 3 dus pula kan.
Jumaat je lah, hari lain tak payah, tak? Masih lagi kan 3 dos Jumaat kan? Masih lagi. Tapi yang gaya-gaya surau sini nampak kalau ada berapa dos? 2 dos masuk. Agak je lah saya lah, sebab ada orang tulis tu kan. Ada JK yang sporting tu, dia kata berapa dos? Masuk je lah. Sebab pun kosong kita. Sehat kan? Sehat. Dosa tak? Orang tanya dengan saya, dosa tak? Dia tanya kita dosa ke tak dosa. Tak apa, tak ikut arahan pemerintah. Tobat je lah lepas tu. Kalau dia berdosa kan. Tapi pada saya lebih berdosa lagi kalau orang tu berhajat untuk jadi solat, kita kata kita tak bagi kan. Ni rakaman ni bahaya. Kena gam nanti tak reda. Gam tak apa, rehat kat rumah kan. Okey, tu pandangan bagi. Tak apalah, tengoklah macam mana. Tapi apa pun bergantung kepada penguasa negeri agama masing-masing nak solat rapat ni. Kan. Cerita kedai kopi bolehlah saya cerita benda-benda tu, tapi cerita kat sini tak boleh sebab ada rakaman. Siapa suruh rakam kita nak cerita? Saya duduk JPM kan. Okay, alright. Kamu nanya pula kan. Tak apalah. Tak apalah cerita-cerita macam tu, biar simpan saja dalam hati. Alright, tak apalah tuan-tuan. InsyaAllah kita nak sambung lagi perbincangan kita, masih lagi berkisar tentang kelebihan anugerah salat. Kita tengok hadis lagi yang berikutnya, di mana dikatakan di sini bahawa salat itu menyebabkan Allah Subhanahu wa taala berbangga terhadap orang yang menunaikannya. Kerana apa? Di hadapannya adalah para malaikatnya. Dia perbuatan baik ni tuan-tuan. Memang ada sentiasa malaikat bersama dengan kita. Buatlah apa kebaikan pun. Sebab hidup kita 24 jam ni biar banyak buat baik. Jangan buat benda yang lara, apalagi kalau dosa dan maksiat. Kan? Buat baik ni seketigala tingkah laku kita lah. Tapi orang tu sebab ada satu amalan kan. Bila dia nak kuatkan jiwa rohani dia, dia duduk satu tempat nama dia suluk. Tahu kan? Dan setengah dalam negara kita ni kita ada tarikat tertentu mengajak bersuluk kan? Dalam gali lubang tanah macam kubur, duduk dalam tu. Minum pula, makan pula tak boleh makan sebarangan. Kan kalau nak makan air je, makan masakan yang berair je. Masya-Allah sampai tahap itu. Jadi kita bukanlah nak gambar kita kalau kemampuan kita tak bersuluk dalam cara macam tu, suluklah kita di rumah. Maknanya kuranglah kita pergi tempat-tempat yang boleh. Bukanlah dosa satu hal lahra tadi, sia-sia kan. Ataupun kita banyakkan menghadirkan diri kita ke masjid, ke masjid. Sebab antara amalan yang utama yang banyak disebut dalam Al-Quran yang menjadi kefarduan kepada kita, digandingkan dengan benda-benda lain, amalan-amalan lain, iaitu solat ini sendirilah. Kalau tuan-tuan boleh tengok daripada muka surat pertama sekali suratul Baqarah tu, ayat yang kedua dah Allah sebut tentang solat kan, kedua ketiga kan, menyatakan ciri-ciri orang yang solat. Itu Allah kata alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman tu dia percaya benda gaib. Gaib ni termasuklah yang ada sekarang ni, alam gaib lah kan, makhluk-makhluk halus yang kehadapan kita pun benda gaib juga. Benda yang zaman Nabi dulu dah berlaku kita tak jumpa pun, benda yang tak nampak lah istilah dia. Ataupun akhirat sendiri benda gaib juga, kita beriman dengan dia. Syurga neraka pun benda gaib juga pada semasa sekarang. Maksud dia itu ciri yang pertama, wa yuqimu, dan ciri yang kedua dia mendirikan salat. Tu kita tak adalah nak mengatakan orang tu kafir kan, tapi kalau setiap kita ni ada penjodoh bilangan, dalam bahasa Arab panggil diddu, berlawan. Kalau orang tu tak solat, mana dia kafir lah, iman lawannya kafir gitu kan. Memang ada hadis pun yang membezakan antara orang beriman dengan orang kafir itu tarkus salah, dia meninggalkan solat. Nak kata apa kan? Kalau kita sedikit kata pada mulut kita, kata pula apa kerja mengkafirkan orang kan? Itu hal katakan solat lah, hal lain kita tak bincang lah kan. Alright. Wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tu ada amalan tak wajib, yang wajib zakat je.
Yang lain tu sunat, wakaf ke, infak ke, sedekah ke, apa sahaja kan, sunat. Dan juga dia menginfakkan, razaqnahum yunfiqun, rezeki yang Allah bagi kepadanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala, infak. Macam malam ni bagi lagi jalan untuk infak. Tak bawa duit tak apa, adanya kan saya teruskan buat surau. Kat belakang tu pun dah nampak gambar. Dulu saya pernah buka sekali, itulah duit tuan-tuan dulu. Dah sampai nak naik atap dah ni. Atap. Surah Al-Amin juga. Lagi kalau surah Al-Amin lagi pula kena kat surah Al-Amin sini memang elok lah tu adik-beradik. Lagi kena banyak dapat. Kan? Dia nak siap surau ni senang ya, tuan-tuan bagi seorang 10,000 cepat siap. Ni masanya lah kan. Kita setengah waktu dia nak mempelbagaikan ini nak sedekah kat sini, ini nak infak kat sini. Hari ni bawa satu surau Al-Amin di Lengging tu. Kita masih lagi tak cukup, tambah pula dah habis PKP ni. Barang sedia maklum melambung kan. Simen naik sekali ganda. Tu kita pula buat sendiri, ada duit jalan, ya. Jadi alhamdulillah nak naik ilmu. Jadi maknanya ciri yang tersebut tadi, dia menginfakkan harta dia. Rezeki yang Allah bagi dia yunfiqun, dia infakkan. Kemudian dia ada ayat yang berikutnya dalam surah Al-Baqarah, walaupun kita nak tengok banyak sebenarnya cerita dalam solat dalam surah Al-Baqarah ni. Kan? Sebab surah Al-Baqarah surah yang paling panjang. Ya. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Ayat 30, ada 50 lebih kot. Saya pun tak ingat ayat berapa. Muka surat yang ke-5 ke-6. Wa aqim, dan dirikanlah salat, wa aqimus salah wa atuz zakah, dan dirikan salat dan keluarkanlah zakat, tunaikanlah zakat. Zakat satu benda yang orang tertentu sahaja, cukup haul, cukup nisab baru kena keluar zakat kan. Kita biasa keluar fitrah lah, masuk Ramadan fitrah. Dan Allah kata warka'u ma'ar raki'in. Kenapa Allah guna perkataan warka'u dan hendaklah kamu rukuk bersama dengan orang-orang yang rukuk? Apa maksud dekat situ? Maksud dekat situ bila bersama-sama rukuk, dia tak boleh seorang sembahyang sendiri. Itu antara dalil menunjukkan bahawa, walaupun ada yang kata lah macam-macam pendapat lah tentang solat berjemaah ni kan. Ada yang kata wajib, ada yang kata tapi kita tak apa, orang lelaki tak ada urusan apa-apa, wajib lah ni. Bila dia kata warka'u, rukuklah kamu bersama orang rukuk, mana dia ramai. Solat berjemaah lah tu. Kalau seorang-seorang tak edi, kan tak edi macam mana, kurang lah sikit. Kita pun tahulah pahala kita bincang dalam solat berjemaah pun banyak kan. Hari ni pun kegairahan orang kita lah. Negara lain saya tak pastilah kan, semua nak cari pahala berlipat kali ganda kan. Sembahyang Masjid Haram, Masjid Nabawi, pergi umrah sekarang kan. Orang pun tanya dengan saya, ustaz bila nak pergi umrah? Saya kata ada duit nak pergi lah kan. Ceritanya ada duit bagi lah kan. Tak ada duit nak pergi macam mana kan. Jadi maknanya semangat pergi umrah, tapi kadang-kadang masalah nak pahala tu kadang-kadang jadi bimbang. Balik-balik umrah ya, dia jadi benda lain dah. Macam kes orang mengamuk itulah kan. Ngamuk kat airport, sedih jugalah kan. Sedangkan kalau dia ada satu yang sifat tu sifat paling besar sekali dalam jiwa orang ni kalau ada. Terus banyak ayat berikutnya kat sini je ke surah mana saya jumpa. Kat ayat berikut selepas ayat tadi tu yang waqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar rak'in. Dua ayat selepasnya Allah kata wasta'inu bis-sabri was-salah. Salat lagi, yang ketiga dah dekat surah Al-Baqarah. Dan pohonlah, mintalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar. Kalau cerita ayat 155 barangkali saya dah explain dah, itu dah terangkan. Ayat 155 surah Al-Baqarah tu yang cerita tentang musibah tu, Allah mulakan dengan ya ayyuhallazina amanus ta'inu bis-sabri was-salah. Pun sama juga, cuma mula dengan wahai. Yang ni Allah mulakan dengan perkataan dan pohonlah kamu, mintalah kamu pada Tuhan dengan sabar. Kan. Sebab kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian kan banyak. Ujian itu bentuk kesakitan, kepayahan, kesusahan itulah. Ada setengah tu kalau boleh nak cepat, macam kita sakit lah, kalau boleh nak cepat sembuh kan. Kalau orang tak makan kan, contoh tak makan lah, tak ada duit, kalau boleh biar bantuan tu cepat sampai, contoh begitu kan. Setengah orang macam memaksa kan, memaksa tu bukan, padahal bukan macam memaksa orang pun, padahal setengah-setengah dia tak faham, kadang dia memaksa Allah. Sebab apa? Orang tu nak bantu dia kerana dengan izin Allah, Allah yang menjadi hati dia nak bantu dia kan. Macam tuan-tuan sekarang saya cakap macam mana baik, minta 10,000, kalau tuan nak bagi RM1 terpulang tu
Allah yang jentik tu. Rasa tak perlu aku duit aku 100,000 dalam bank banyak sangat ni. Esok belum tentu hidup kita pergi kan. Baik bagi 50,000. Contohlah kan. Dia jentik tu. Cuma kita bagi jalan je lah. Itu je. Kan. Dalam saya sakat hari ni, esok tak tahu apa cerita. Wallahu alam kan. Semua tu adalah kita yang merancang. Allah juga merancang. Perancangan Allah ada sebaik-baik perancangan. Okay. Bila Allah kata wasta'inu bis-sabri, dengan sabar, minta tak apa, tak dapat hari ni, tak dapat besok, barangkali Allah tangguhkan dengan pahala. Allah bagi pahala satu hal lah sebab kita banyak minta pada dia. Kan. Kita kena latih diri kita ni, kena banyak minta. Jangan tunggu terdesak aja minta. Minta kan. Sebab kalau kita dengar ada satu ceramah saya pun ambil pada Ustaz Somad kan, saya pun mula pun fikir juga bagus juga doa tu. Yang dia kata dia kalau doa 10 benda dia minta. Yang saya baca tadi itulah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din kan. Minta selamat dalam agama. Kan, sejahtera afiat jasadi, sihat tubuh badan. Wa afiat dia betul apa? Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiat dia betul. Apa pula lupa mulai banyak. Okey, wa afiat fil jasadi betul. Wa ziyadatan fil ilmi, dan minta tambah ilmu kan ada. Kita duduk kat sini minta tambah ilmu lah. Sebab saya belum mula sekarang ni, saya dah ambil pendekatan, lepas bagi salam Fatihah saya doa tuan-tuan amin je lah kan. Doa tu pula saya ambil daripada almarhum tuan guru, menyatakan ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna. Minta kelebihan hikmah Nabi Ibrahim. Panjanglah tu, panjanglah terjemahan dia. Kalau nak saya share lah. Saya share kat Haji Suhaimi share kat grup. Boleh hafal doa tu. Saya dah buat dah dalam PDF. Okey. Okey. Wa ziyadatan fil wa barakatan fil rizq. Yang keempat kan, minta keberkatan pada rezeki. Rezeki ni walaupun selalu digambarkan duit, harta, tapi kesihatan juga termasuklah kan. Tak apalah, kita ambil lah segi sudut berkat rezeki, duit yang kita perolehi itu, harta yang kita perolehi. Kalau tak berkat, dia rasa tak cukup, sampai mati pun tak cukup kan. Wa afiatan fil jasadi. Waziratan lah, dah tergabur dah tu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Tuan-tuan carilah sendiri doa tu, biasa baca. Saya dah malam ni jadi macam blur lah, kita fokus jangan kita. Tak tahulah, itu maknanya tu kan. Ilmu tu bina Allah pun diambil tarik bila-bila. Tamat ni jadi belum, mungkin hari ni jadual padat sikit lah kot kan. Memang padat sikit hari ni. Tapi tak apa. Maknanya cerita tadi Allah kata bisabri wassalah, dan juga cara nak minta yang kedua jangan tinggal. Dalam kejiwaan kita memang ada sabar, tapi dalam perbuatannya solat. Kita kena minta juga dalam apa-apa permintaan kita dengan memperbanyakkan solat. Itu sebanyak ulama kita, walaupun dalam hadis tak ada. Ni antara yang saya pegang lah. Kalau orang kata berhujah, mana ada hadis solat berjemaah, solat hajat, dia katakan inilah dia. Walaupun niat tu mungkin tak sahaja aku solat sunat hajat, tak apa, tapi solat je lah. Tak niat nama hajat pun tak apa. Tapi bila solat itu dah sebut dah, suruh minta. Solat dia pun dari sudut ilmu fiqh pun menyatakan dia doa. Dari segi bahasa dia doa kan. Saya pun dah cerita dah dulu selepas tasyahud akhir, sebelum salam kan ada doa-doa Nabi ajar kan. Yang kita baca dulu antara sujud pun kita dah tahu dah, ada 8 dekat situ baca kan. Okey, mendengar salah. Wa inna, lalu Allah Taala wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya solat itu tadi kan amatlah berat sangat nak buat. Kita kalau rasa berat-berat nak sembahyang, tangguh-tangguh kan, zuhur masuk pukul 1.26, kita nak sembahyang pukul 3. Tu ada problem lagi tu. Kita pun sekarang pun memang ada problem jugalah. Memang senang kan, senang cabaran dirikan solat ni kan. Sebab apa dia ada problemnya, itu khusyuk tu lah. Sebab Allah kata solat itu berat, maknanya berat lawannya ringan lah. Akan ringan bagi orang yang khusyuk. Wa innaha lakabiratun, dan dia berat, melainkan illa 'alal khashi'in, kecuali orang yang khusyuk. Dia akan rasa nak solat. Bukan sekadar solat yang fardu tu ya, itu memang kita tak boleh nak tinggal. Sebaik-baiknya memang kita nak buat awal waktu berjemaah. Tapi yang solat-solat sunat ni sentiasa disuburkan dalam kehidupan kan. Solat-solat sunat yang penting-penting tu ada, yang utama-utama tu ada ganjaran dia pula kan. Kita akan jumpa muka surat akan datang nanti kan. Jauh lagi nak cerita tentang solat-solat sunat.
kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Okey, jadi dalam hal Allah bangga dengan hamba dia yang salat ini, Nabi sebut an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yata'aqabuna fikum ay yatanawabuna malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar wa yajtami'una fi salati as-subhi wa salati al-'asri thumma ya'ruju alladhi nabatu fikum fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim fayaqulu kaifa taraktum ibadi fayaquluna taraknahum wa hum yusalluna. Okey, atainahum wa hum yusalluna. Dia tak ada baris ni, tinggal ataupun tulisan dia tertinggal ya. Wa atainahum wa hum yusalluna. Kita tengok terjemahan dia kan. Apa Nabi kata daripada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat dia akan berganti-ganti. Ini hadis sahih ni ya. Maknanya kerja malaikat ni dia ambil button pas button. Kerja dia begitu kan. Untuk apa? Untuk disebut sebagai di sini untuk mencatat amalan kamu, amalan kebaikan lah. Ada juga malaikat yang mencatat amalan keburukan kan. Biar satu orang sebut, biar malaikat tu penat walaupun kita tak nampak macam mana kepenatan para malaikat tu. Penat maknanya bila amalan kita banyak, dia akan sentiasa mencatat amalan kita kan. Kaedah mencatat tu benda gaib, dia nak fikir, yakin je lah ada yang dicatat amalan kita. Dan bukan sekadar dia mencatat sahaja, malaikat ini dia akan mencatat ya, disebut dekat sini bilail. Ada malaikat yang mencatat pada waktu malam. Ini kita sekarang mudah-mudahan sentiasa dicatat amalan, bahkan didoakan lagi kan, malaikat akan turun memayungi orang-orang yang berada dalam majlis ilmu kan. Dia bila mayung tu dia akan bagi buat catatan lah. Malaikat ni kan macam-macam kan. Nah, yang wajib dipercayai itu 10 je lah ya. Malaikat rahmat ada kan. Jadi sebahagian dia juga malaikat ni pula bertugasnya pada waktu an-nahar, waktu siang. Maknanya siang dan malam. Bayangkanlah kalau kita jauh pada malaikat tu dibangi lah kot. Semalam orang share, tengok pun ngeri kan. Kita pun tak tahulah background orang tu, wallahu a'lam lah. Tapi setengah-setengah tu memang kita nampak kalau ada orang tu ada kelebihan. Allah kadang-kadang jaga kan. Walaupun kita taklah menyatakan bahawa yang teruk tu Allah tak jaga. Ada tapi bila tengok kisah tu kita tak tahu juga dia Melayu ke Islam ke kan, tak Islam ke wallahu a'lam. Tapi macam mana kan, satu lori yang kita tengok pada video dashcam tu, saya rasa kereta dia pun rupa, tak tahulah berita tu betul lah kot kan. Dia kata bagi lama ini keluar surat khabar, tak tahulah kau surat khabar menipu, polis menipu pula. Apa berita dia kata orang tu selamat, pemandu lori tu pula jadi biol, maknanya cedera lah kan. Wish, dahsyat tu kan. Dia keluar tu memang penyek macam tu lah. Macam saya kalau tengok anak saya main-main kereta lori kan, keluar Jepang tu memang kereta lori tu bukan lori biasa-biasa tu, lori yang besar tu. Orang Bangi tahu tak video tu? Tak tahu. Dapat tak je? Tak dapat video tu. Kau tak sanggup nak tengok. Kan memang seriau juga lah tengok silah. Keluar simpang ada kereta Myvi, keluar timpanya tu kan. Silah penyek lah istilahnya, kata silah kan penyek. Macam jadi kertas keping lah. Kereta dia pun, tapi dikatakan pemandu Myvi tu selamat, tak cedera lah pula tu. Tak tahulah, wallahualam. Berita sukhbar lah yang saya dapat video tu semalam 12 hari bulan. Memang ada dashcam tu siap tulis tarikh kan. Ini 13 kan. Tengok dekat online, ada juga dalam share dalam grup. Grup ustaz dia kata benda tu berlaku di Pekan Bangi Lama kan, di area belah Bangi Lama tu. Kita tak tahu amalan ni, wallahualam siapa orang ni kan. Tapi memang ada ya. Dulu saya ada seorang Pak Kiai, orang Malaysia lah, Kiai selalu panggil dia Kiai kampung. Dia insiden kereta dia tercampak masuk dalam gaung lah, masuk dalam tenggelam. Tapi bila orang angkat dia, Masya Allah, tak rupa orang lemah, tak rupa
Kan kita tahu amalan-amalan kan. Itu kita nak macam itulah, mudah-mudahan dengan husnul khatimah, pengakhiran yang baik. Alright. Jadi malaikat nak jaga kita. Kan memang ada lah setengah-setengah tu kita tahu, merasakan bahawa kita ini dipelihara. Setengah-setengah rasa je lah kan, kenapa aku hari ni macam nak langgar kereta, macam nak sesuatu, tapi tak jadi, kan, tak. Selain daripada barangkali adalah amalan-amalan kita kan, sebab kita kalau orang beramal macam, kita kena yakin kan, tapi bukan sengaja lah kita nak pergi buat macam accident contoh naik. Betul-betul amalan yang baca dalam doa lah, saya baca dalam doa yang Tuan-Tuan Amin kata tadi tu, tuan amalkan, jangan tinggal amalan ni kan. Bila musibah-musibah sekarang ni banyak ala pula kan. Walaupun ada orang Perli saya, dia beli apa? Ada sahabat saya, dia kata dia tak pernah kena COVID, dia kata. Dia tak pernah kena COVID. Apa amalan dia? Amalan dia tak pernah buat swab. Amalan dia tak pernah buat swab. Tambah zaman-zaman sekarang kan. Saya cerita macam tu. Ya, saya cakap, saya kata COVID dah sampai sekarang ni COVID, saya kata demam biasa lah kot, saya rasa. Kan? Jadi memang tak ada saya buat swab sebab saya menjadi pertanyaan je lah. Tuan-tuan nak fikir-fikirlah kan, pertanyaan tu kenapa kan, pertanyaan tu dulu mula-mula COVID kan, susah payahnya sampai jolok hidung tu, orang kata sampai kembang hidung tu, lubang hidung tu, sampai ni main tui je, saya kata. Istilah saya gitulah, kasar, main ludah je kan. Kita guna alat pula, sama alat saya tengok kan 7 kali isteri saya mengandung, itulah alat dia kan, dan tahu itu je, contohlah. Saya bukan meragui, tapi itulah realitinya kan. Jadi saya kata kalau saya demam sikit, kalau rasa demam, tak pernah lagi sekarang ni. Anak saya pun baru ni pun 3 orang demam. Isteri lah saya senyap, ada benda tu dia dapat free kan, orang bagi. Dia buat dia tunjuk, dia kata alhamdulillah negatif. Last sekali dia yang kena demam, saya tak kena lah, alhamdulillah. Apa amalan dia yang saya pegang lama daripada hadis Nabi tu, siapa yang baca waktu petang atau waktu maghrib dan baca lepas waktu subuh kan, tuan-tuan tadi, tuan-tuan pasal saya baca 3 kali tadi, orang tahu doa tu, tapi sayang sikit lah, saya banyak dapat share juga. Memang disuruh amalkan COVID itu, bukan minta jangan mudarat, tapi Nabi sebut kena baca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim la yadurrun. Pas subuh tuan-tuan baca kan, imam tak baca, kita baca sendiri sambil kita berjalan, baca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Baca petang, baca pas maghrib, baca. Kalau kata lepas petang, dia akan bawa ke subuh esok. Ini benda-benda kalau baca sekali ya, kita yakinlah, mudah-mudahan. Sebabnya kadang-kadang pernah kan kita nak buat sesuatu tak jadi, kan sebab doa ni Allah makbulkan kan. Dulu saya jatuh motor dulu, saya balik 12.30 malam, dah kelang kabut, lupa nak baca. Hari tu memang hari yang kelang kabut, hari yang kadang-kadang buat kerja, kadang-kadang kan terlupa nak baca lepas asar tu kan. Tambah pula waktu saya pergi tu, masa nak pergi main tu waktu pukul 4 belum masuk asar, semayang kat surau. Sebab kita pun semayang pun nunggu kan, giliran nak berlawan tu tak tenang juga jiwa tak. Ini masalah sukan tu hal juga. Jadi tinggal kita cepat-cepat doa, terlupa kita nak baca bismillahirrahmanirrahim. Saya kata padanlah Allah uji, Allah lupakan saya pada waktu itu untuk amalan baca bismillahirrahmanirrahim sebab nak uji kita kan. Itu contohlah, tapi amalkan insya-Allah, yakin. Jadi malaikat bila kita berdoa itu, malaikat dia akan jaga kita kan. Okey. Bila malaikat datang ni, dia pada waktu asar, malaikat ni dia akan berhimpun kan. Sebahagian malaikat pada waktu siang dan mereka berhimpun pada waktu solat subuh dan solat asar. Kemudian malaikat yang bersama bermalam dengan kamu. Okey, sebab naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hakikat Allah tahu, tapi maka Allah Subhanahu wa taala menyoal mereka. Kan Allah tahu. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala hadis ya? Bagaimanakah keadaan hamba-hambaku ketika kamu tinggalkan mereka? Allah tahu, tapi sekadar memberi pengajaran kepada kita bahawa malaikat tu ada tugas dia kepada orang-orang yang saleh ni. Kan dia bagi tahu report, hari-hari report card dia kepada Allah. Kan hari-hari. Jadi bila kita nama disebut oleh malaikat, orang ni sekian semayang berjemaah, orang ni semayang sunat, orang ni buat sedekah, orang ni macam-macam, rekod kita hari tu baik kan. Maka Allah bagaimana
keadaan hamba-hambaku semasa kamu meninggalkan mereka? Jadi para malaikat menjawab, kami meninggalkan mereka dalam keadaan mereka menunaikan solat. Kan malam kan lepas ni kan isyak dia pergilah naik, pergi hantar report tu. Pergi barang kalau malam ni dia dekat stadium. Dah mula, sekarang dah mula kan bola Malaysia lah, bola putih memang dah lama mula. Kan bayangkanlah hamba ku ada kat stadium ni kan. Bukanlah dia buat maksiat pun tidak kan. Ada juga maksiat dalam stadium ni kan. Mata-mata kita maksiat, tapi maknanya dosa-dosa besar tak ada lah kat situ. Maksiat mata, telinga, macam-macam ada dalam tu. Tapi laporan tak cantik tu. Tapi apakah tak boleh? Boleh lah nak berhibur berapa semua, tapi jangan lupa istighfar. Dapat maksiat, apa kita nak buat? Segera istighfar. Ya, kita bukanlah tak nak dalam soal-soal yang menggembirakan hati. Boleh kadang kata ustaz tak boleh langsung ke tengok bola ni apa semua. Bukanlah tak boleh, istighfar kan. Kalau tengok aurat orang lelaki sama lelaki, tak apa, sama kan. Nak seronok, itu naluri manusia. Walaupun ada memang orang yang betul-betul jaga hati, dia langsung lah, tak tengok langsung benda-benda itu. TV pun tak ada kat rumah, telinga tak dengar apa kan. Makna memang jaga kan. Memang setengah-setengah orang guru pondok tu memang gitulah dia. Kalau tengok memang takkan campur benda-benda hal-hal dunia ni. Memang dia akan bukan tolak tepi semua, tak, tapi tak berapa nak cara dipanggil sebagai zuhud tadi, lebih kepada cinta kepada akhirat. Hal makan minum tetaplah kan. Ini jadi apabila kami datang, mereka juga dalam keadaan menaikkan solat. Maknanya subuh besok dia ngadu buat dia beritahu, sahabat aku ni memang tetap waktu nak tidur tadi pun dia solat. Sebab kita nak tidur ni buat solat witir. Walaupun barangkali kita ada nak bangun malam, nak lepas tu nak tutup dengan witir, tak apa, tapi setidak-tidaknya amalan solat witir sebelum tidur tu adalah lebih baik. Bimbang kita kepenatan ke apa ke, tak sempat kan, tak terjaga, ngam-ngam dah bangun pukul subuh hari ni 6 suku, mungkin barangkali 6-5 minit terjaga. Tapi ada orang yang rutin dia memang sebelum tidur dia tu dia. Jadi kelebihan bagi orang yang sedemikian akan macam-macam lah akan dapat sendiri. Bukan dapat soal dunia semata-mata, walaupun hakikat dunia tu kita nak, tapi soal dalaman roh kita ni, dia tak akan rasa celaru banyak kan. Itu sebab sifat-sifat yang ada bahagian dalaman yang dipanggil mahmudah ini akan membentuk peribadi kita segi luaran kan. Banyaklah sifat sabar, sifat apa, sifat-sifat yang kita kata yang hari ni kita kata istilah banyak orang kadang-kadang tinggal benda-benda macam tu. Sebab akhlak tu penting. Sebab ada orang baca kitab penawar bagi hati tu, masya-Allah kan, akan mendidik jiwa kita banyak kan. Jadi benda-benda begitu ialah yang kita mahukan dalam kehidupan ni. Tak lain itu. Sebab kita tak nak bila kita tak dalaman kita tu kadang-kadang rongga orang. Memang istilah ada marah, bukan marah, tapi kadang dengan kemarahan sehingga kita keluar kata-kata yang tak sepatutnya, yang banyak menyinggung kata. Hati-hati manusia kan. Ini satu benda yang kita kena jaga kan. Kita kena sama-sama harmoni kan. Cukup bimbang. Sebab kalau duduk kat depan ni lagi bimbang lah. Cakap-cakap benda macam ni, sampai tahap masa kita cakap benda tu kadang-kadang kasar, menyakitkan hati orang kan. Tu antara yang penting dalam Islam tu, dia penting ada adab kan. Adab, ilmu tinggi macam mana pun adab tak ada, tak ada juga. So tak kisahlah siapa baik kan, baik dia seorang agamawan ke ataupun bukan ke. Itu penting sebab kita nak benda tu dalam hidup kita. Baik, yang ke-9, sesungguhnya solat itu menghubungkan hamba-Nya dengan Tuhannya. Tiada hijab. Tiada hijab lah bagi seorang hamba bila mana dia solat. Tiada hijab antara orang yang solat dengan Tuhannya, iaitu memang hubungan kita dengan Allah. Kita memang talian kita, orang kata apa, 2, 4, 4, 3, 4 ni itu telefon kita. Kalau orang tinggalkan solat, memang. Baru ni saya dengar satu ceramah daripada seorang bekas magistrat. Saya duduk integriti kan, banyaklah isu salah guna kuasa lah, apa aduan-aduan lah kan. Tapi kita fokus, kalau bos saya SPRM tu fokus di rasuah lah. Jadi seorang magistrat tu dia pernah ditahan penjara 6 tahun, magistrat, lawyer ya. Kemudian hukuman itu serentak jadi 3 tahun lah. 6 tahun tu serentak. Dia kata memang dia cakap terus terang,
Bila dia dah mula dengan RM50 asalnya, lepas tu dengan ada orang tengah sebelum tu, lepas tu dia buat sendiri rasuah, dia mula meninggalkan. Memang dia dah mula sebelum tu dah mula cuai, sibuk dengan kerja, cuai dengan solat dia. Lepas tu langsung tak solat, dia kata. Jagalah solat kalau nak betul-betul jadi benteng. Jaga bukan jaga sekadar buat biasa-biasa je, dia kata. Jaga sampai waktu. Saya sekarang dia kata, di antara penyesalan dia mengambil rasuah tu, mak ayah dia meninggal dunia dalam kereta, meninggal dalam kereta yang dia beli, dibayar bulanan, dan belanja mak ayah dia. Walaupun mak dia pernah tanya, banyak kau nak bagi mak dia? Tak apa mak, ada rezeki lebih. Accident panjang menyayat hati lah tu. Bayangkan, dia bagi mak dia tengok masuk dalam hospital. Waktu tu dia kena tahan, masuk dalam hospital, tengok mayat macam satu sup bunjut, hancur. Dia tunjuk gambar insiden mak ayah ni. Apa duit haram lagi jelas lah kan, duit rasuah kan. So kita ni kalau sini mungkin bakal tidak lah kan. Maksudnya pengajaran lah bagi orang lain. Bermula dengan kecil dia kata. Kadang bukan duit pun, mula dengan sekotak rokok lah. Benda maksiat ni jangan mula sikit. Mula-mula sikit dia akan datang bertimbun-timbun maksiat. Jangan hajar diri kita ni buat maksiat. Kan, kalau boleh dengar ada nak maksiat, benda-benda yang tak baik, cepat-cepat kita jauhkan diri. Benda gitu kan. Itu kita kat sini insya-Allah lah sentiasa dipelihara mudah-mudahan, tapi jangan confident sangat. Boleh jadi kita akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Minta jauhlah. Itu sebab kita doakan, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami kan. Ya Allah, kurniakanlah, jauh aku berlindung daripadamu daripada ma'thami, daripada kemungkaran, daripada kemaksiatan dalam diri kita ni, wal maghrami. Buat kebaikan insya-Allah. Dia akan menyelamatkan kita daripada benda-benda maksiat ni. Jadi kita bagi laluan tu azan sekejap, kita sambung lagi sikit hadis berkaitan dengan hubungan solat ni hamba dengan Allah teramatlah dekat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahi. Hayya 'alas salah. La haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alas salah. La haula wa la quwwata illa billah.
Allahu akbar, Allahu akbar. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد وسيلة الفضيلة والشرف ودرجات العالية وبعث مقام محمودا الذي وأنته إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا بالإسلام محمد نبي ورسول. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila disebutkan tentang hamba dengan Tuhannya ni, hubungannya ada di sana tanpa hijab, dalam hadis yang menyatakan bahawa daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya apabila seseorang hamba itu mendirikan solat, maka akan dibukakan untuknya pintu-pintu syurga. Masa tu ialah pintu syurga dia memang terbuka lah. Bulan Ramadan pun sama. Apatah lagi kita banyak solat pada bulan Ramadan. Yang boleh kita pastikan bahawa ibadah solat tu waktu ruang memang kita nak banyak. Kalau Allah bagi segala-galanya apa juga permintaan kita tu, bila pintu syurga dibuka, rahmatlah, rahmat. Dan di situlah ruangnya juga untuk kita beroleh segera untuk dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Solat 17 rakaat satu malam, kan? Tambah diiringi sama ada qabliyah, ba'diyah ataupun solat-solat sunat yang lain. Memang seharusnya memang saya mencadangkanlah, kan, dia biar lebih seganda daripada solat sunat, solat fardu kita tu, kan. Solat sunat pun memang banyak dah, kan, banyak. Kita kata kalau kita solat zuhur sendiri pun, kalau yang buat 4 rakaat sebelum qabliyah, 4 rakaat selepas 8 solat kita zuhur tu, kan. Solat panjang contoh dia, kalau barangkali kita sendiri solat barangkali nak lama, kan, nak baca surah panjang sikit ke, tak kisahlah kalau hafal surah tu. Maksud dia yang paling selalu orang mengeluh ni nak tarawih mulalah ni, kan. Orang kita tak payahlah, yang mengaji tak payah nak mengeluh, tak payah nak fikir pun, biarlah. Lebih panjang lebih baik, kan. Tak yang orang yang tak, yang komplain tu biar usah layan dia. Usah layan, kan banyak orang komplain. Imam ni pula panjang nak baca, kan. Pukul 10 pun habis, kan. Patutnya 9:30, 5 minit tak boleh lajak. Kalau misalnya kata habis 9:30, bisa terlajak 9:35 malam tu dah mula lah, kan. Nak mengejar murid tak. Kita ni biarlah, tambah Allah bagi subsidi, bukan bagi subsidi jugalah, maknanya bagi peluang masih ada usia ni, kan, nak banyak sujud pada Allah. Lama sikit berdiri pun tak apa, baca surah-surah panjang tak apa, kan. Jangan berkira lah nak berhenti pukul 10 juga, lebih 10 minit 2 minit, okey. Kita jangan fikir dalam hal ibadah ni, lagi solat, kan, biar. Tapi memang ada jugalah garis panduan tu, ada juga, kan, supaya sesuai lah mengikut esok nak bekerja apa semua, kan. Tapi tak, maksud saya terdetik hati tu kata panjang, jangan kayak gitu. Dan dibukakan untuknya hijab. Hijab ni satu dinding lah. Kalau orang perempuan pakai hijab tu kita tahu, sekarang ni orang semua pakai hijab. Face mask ni hijab lah, kan. Mata nampak cantik, nampak handsome, tapi buka gigi jongang. Contohlah, kau perempuan orang lelaki pun sama, kan. Sampai tak kenal tu hal lah, kan. Tak kenal tu. Saya selamba relax dari saja sebelah kawan, relax, kan. Terdengar dia sembang kau benda, kita tegur dia, oh kau, dia kata, kan. Saya kalau dengan orang ni istilahnya kadang-kadang kita alert lah tengok kalau setempat susah nak kenal orang. Memang setengah orang tu dia tak alert, dia tak tahu, dia tengok muka dah berbeza. Bila pakai mask ni kelebihan jugalah kalau orang perempuan, jagalah, terjaga banyak benda lah, fitnah banyak, selamat, kan. Tapi ada pula orang buat face mask ni nampak pula mulut, ada pula dia punya, kan, boleh face mask yang keras sikit tu boleh nampak mulut dia pula, kan. Macam-macam lah, kan. Okay. Dan dipermudah dan dipertemukan dengan bidadari yang bermata bundar. Wah, macam mana tu mata bundar, kan? Bulat sangat lah tu, kan? Selagi mana dia tidak membuang hingus atau kahak semasa menunaikan salat. Artinya
dalam kita melakukan solat, tumpuan tu mesti ada kan. Walaupun kadang-kadang ada lah masalah kita nak buang kahak, tapi dalam masjid tak ada lah. Asas kepada masjid dulu semua tanah kan. Manakala berlaku suara ni tersekat ke terbatuk nak buang kahak, maka dia sebenarnya satu benda yang mencemarkan. Walaupun solat kita sah, tapi tidak kenalah kan. Ya, so bila kita dalam keadaan yang solat sempurna ni, yang cantik daripada angkat takbir sampai salam ni, kelebihan dia apalagi dibuat dalam khusyuk, level dia tu lain kan. 10 pada 10 lah. So itulah malam ni kita boleh bincang dua benda, iaitu solat tu disebut sebagai Allah bangga dengan orang yang solat, dan yang keduanya dia adalah hubungan kita. So jangan renggangkan hubungan kita. Jangan jauhkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh makin banyak, insya-Allah kita makin rapat. Allah akan rahmati kita, malaikat akan sentiasa bersama dengan kita. Ini penting. Kalau orang ada masalah apa-apa, ngadu dengan kita, itu dulu kita tanya dengan dia. Itu dulu. Tanya je solat dia macam mana. Kalau solat dia bagus, kalau alhamdulillah, tingkatkan lagi. Kalau dia tak solat, kau balik dulu. Saya tenang je. Orang datang jumpa dengan masalah saya kan banyak. Tanya solat dia. Saya nak cerita panjang solat macam mana? Selesai ni. Ni cerita lah ada. Buat ni dulu. Buat ni dulu kan. Baru lepas tu berjumpa dengan saya. Baik, berarti tidak kita nak jiwa dia tenang dulu. Jiwa dia tenang dengan solat lah. Kena yakin dia tu. InsyaAllah lepas tu dia mudah. Tak payah nak jumpa dengan orang. Dia boleh selesaikan masalah tu sendiri. Walaupun kita ni sama manusia memang ada perlu juga hubungan sesama saling bantu-membantu tu. Tapi saya nak beritahu tip pada tuan-tuan, orang datang jumpa masalah apa-apa, tak salah minta duit kau kan? Ngadu masjid lagi banyak kan, JKT dulu solat tu. Tapi kalau tak ada duit, bagilah dulu duit RM10, tapi jangan lupa solat. Buat solat tu betul-betul. Ni kadang susah yang ada kat kamu ni sebab kamu tinggalkan solat atau kurang dalam ibadah solat. Tu tipnya kan. Tu kunci segala. Tuan-tuan sekali saya umur, siapa nak berhajat untuk infak dan boleh ambillah risalah ni. Depan ada tajuk dia, belakang ada gambar-gambar yang telah kita laksanakan pembinaan surau setakat fasa kelima ni, nak masuk fasa keenam. Qul qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma nawwidna ya Allah. Allahumma hdina bidayatil Qur'an wa najina minan nirana bi karamatil Qur'an wa rafa' darajatina bi fadilatil Qur'an wa kafir 'anna sayyi'atina bi tilawatil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.